Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala habibina wa nabiyyina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita dapat teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Hud. Surah Hud bermula ayat yang ke-69. Ayat 69, juzuk yang ke-12 dalam tafsir pimpinan muka surat 421. InsyaAllah kita akan masuk kepada kisah Nabi Ibrahim alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam menerima kedatangan tetamu. Beberapa malaikat datang ke rumah dia dengan rupa manusia. Ibrahim pun tak perasan dia tu malaikat. Timbullah dialog di antara mereka. InsyaAllah ini adalah merupakan kisah yang keempat dalam surah ini. Kisah yang keempat bermula dengan Nabi Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim. Mari kita baca beberapa ayat. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. Kita ambil takat dulu, bagi semula kepada terjemahan dan penceritaan. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى. Sesungguhnya telah datang malaikat utusan kami, makna malaikat yang dihantar oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Ibrahim dengan membawa beberapa berita gembira. Berita gembira kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Tengok nota di bawah. Mulai dari ayat ini, ayat 69 ini, diceritakan pula perihal Nabi Ibrahim alaihi salam dengan malaikat-malaikat yang diutuskan kepadanya. Mengikut dalam tafsir Al-Muni, dia kata malaikat yang datang tu Jibril, Mikail dan Israfil. Waqila ada kata 7 lagi malaikat bersama dengan Jibril. Wa zalika marwiyun an Ata wa ghairihi minat tabi'in. Jadi malaikat ni, beberapa malaikat datang untuk apa? Untuk menyampaikan berita yang menggembirakan bahawa Ibrahim akan memperolehi seorang anak. Peliklah sikit. Orang tua
Ya sudah mandul, bini dia tu tua dah. Tiba-tiba malaikat buat mari boleh anak. Pelik. Serta menerangkan bahawa mereka diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk membinasakan kaum Nabi Lut. Maknanya dua bisyarah. Bisyarah khabar gembira yang pertama, Ibrahim boleh anak. Khabar gembira yang kedua, puak-puak Lut, puak-puak kaum Nabi Lut yang derhaka tak dengar kata tu akan dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi dua perkara yang Nabi Ibrahim dapat daripada khabar yang dibawa oleh malaikat di sini. Para jemaah sekalian, Allah SWT cerita kepada kita kedatangan malaikat. Ibrahim menziarahi Nabi Ibrahim, dia dengan isterinya Sarah. Sarah ni isteri Nabi Ibrahim lah. Dan dalam cerita ini malaikat maklumkan mereka akan boleh anak dan boleh cucu. Masya Allah, tabarakallah. Bukan mu ni memboleh anak, lepas tu memboleh cucu. Dua tapih boleh. Allahu Akbar. Sukalah weh orang boleh anak ni, kau tak suka? Kenapa tak suka? Para jemaah sekalian, kisah ini dia panggil kisah pelik, kisah ajaib. Apa dia tak ajaibnya? Sebelum daripada kisah ini kita telah dengar cerita Nabi Saleh. Nabi Saleh yang dapat unta. Berapa semalam kita dah bincang 6 perkara ajaib berlaku kepada unta Saleh kan. Mari daripada batu, keluar daripada bukit, jadi sekaligus gitu ya, kumpayakun gitu. Allahu Akbar. Unta ni pula dia daripada bukit tapi dia boleh beranak. Dia boleh minum satu hari lagi dia puasa, dia keluarkan susu dia untuk diminum oleh satu kabilah Samud di Hijr. Ini benda ajaib. Maka ajaib diikuti oleh ajaib pula. Apa dia? Iaitu Ibrahim nak boleh anak. Dua perkara boleh. Satu apa? Unta pelik dah tu. Mari daripada batu. Hak ni pelik apanya? Morang. Sarah memang orang perempuan, cuma dia ajuzun aqim, sudah tua. Kita kata menopause lah kan. Kemudian yang ketiga, Nabi Ibrahim ni seorang yang sangat lemah lembut. Bila malaikat kata nak pergi binasa kaum Lut, jangan. Lut ada situ, maknanya lemah lembut orang itu, seperti Nabi Nuh juga kan. Jangan lagi binasa, ada anak aku tak naik lagi. Maknanya Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam ada persamaan dari sudut dakwah dia dan juga persamaan dari sudut lemah lembut orangnya. Masya Allah, tabarakallah. Baik, bila malaikat datang, apa jadi? Tengok ni para jemaah. Qalu salama. Malaikat lalu memberi salam dengan berkata, salaman, sejahtera kepada kamu. Qala salamun. Nabi Ibrahim menjawab, salam sejahtera ke atas kamu. Maka di sini para jemaah sekalian, kita kena belajar betul-betul bahawa salam itu awal lagi. Bila kita permulaan kita jumpa, jangan buah dulu, bagi salam dulu. Bila pertama sekali kita berjumpa, apa yang sunnahnya? Salam, Assalamualaikum. Kita kena ingat yang beri salam tu siapa? Orang yang datang tu kena beri salam. Kita orang datang tu beri salam. Sama juga hari ni kalau orang call kita, kalau orang telefon, kita kena bagi salam. Walaupun dalam telefon kena jawab, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya fulan. Itu saya fulan. Maknanya kita kena kata kita orang ni.
Sebab itulah masyhur daripada kata-kata assalamu qablal kalam. Dia kata apa? Assalamu qablal kalam, makna bagi salam dulu sebelum kita bercakap. Kan? Assalamu qablal kalam, walaupun kata di para ulama hadis dari sudut kesahihannya ada masalah, tapi betul lah dalam ayat ini Allah Ta'ala mula dengan qalu salama, malaikat kata assalamualaikum, maka Nabi Ibrahim jawab salaman. Qala salamun, kata di tahiyyah, apa makna tahiyyah, ucap selamat ni sama, malaikat dengan kita sama, assalamualaikum laka. Kita kena ingat, yang tak samanya kita sama kita lah ni, tak apa nak sama. Kita wisalah dia assalamualaikum, dia selek mata mari, oh siapa dah, masya-Allah, oh siapa dah, maka bukan jawab salam. Kita kena jawab dulu salam orang tu, barulah kemudian baru bercakap. Jadi dia kata assalamu qablal kalam. Dan ayat ini juga qalu salama ini juga bahawa beri salam itu sunat, raddus salam wajib, menjawab salam itu wajib. Kita bagi salam sunat, assalamualaikum. Tapi bila orang bagi salam pada kita, wajib kita kena jawab waalaikumsalam. Sebab kalau sudah dimula tidak dijawab, maka kita kata itu masalah kepada kita, sebab kita tidak menyambut orang ucap selamat kepada kita, kita buat dak lah, kita kena balas balik. Wa iza huyitum bi tahiyyatin fahayyu, maka kita bila orang bagi ucap selamat, kita kena jawab. Sama ada sama dengan dia au ahsana minha, atau lebih baik, maknanya orang kata assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah, lebih baik kan? Tapi kalau dia sampai habis dah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita apa begitu sekat tu juga dah, dia bagi maksima dah habis dia punya apa ni tempoh, dia punya hak. Baiklah para jemaah sekalian, itu ayat yang mula-mula kita. Nabi Ibrahim tengok ni, adab menerima tamu. Kita kena belajar adab betul-betul sekarang ni, jangan duduk main tak tahu kalu. Bila selesai daripada orang tu masuk rumah dia, bagi salam, apa jadi dengan Nabi Ibrahim? Fama labisa an jaa bi'ijlin hanid. Allahu Akbar. Duduk je, maka tidak berapa lama lepas pada itu Ibrahim membawa jamuan untuk mereka, seekor anak lembu yang dipanggang. Masya Allah, hanis ni sedap. Macam mana cara masukkan dia? Mengikut dalam kitab ni kata, dia masuk atas batu, panah batu, letak daging atas tu. Jangan main titik air liur dengar. Kau tak titik? Kalau tak titik tu orang tak dengar, itu dah. Dia panggil apa ni, hanis. Cara masuk dia letak atas batu. Kita kena gilah kedai-kedai Arab sekarang ni, ada di antara menu dia hanis, laham hanis. Dia ambil daging, dia letak dalam apa ni, qasdi Arab kata ni, hak timah tu kan. Waktu dia bakar, sedap. Orang hak makan dah kata, kalau mak mertua lalu ikut belakang tak nampak. Lalu ke mana? Ke belakang. Kalau lalu ke depan nampak. Itu dia panggil gurauan orang-orang suka makan. Dia kata lagu tu baik. Dalam ayat ini para jemaah sekalian, tanda kita nak buat khulasah akhir takut tak sempat. Maka ini di antara adab bertamu. Bila orang mari ke rumah kita, adab kitanya tuan rumah kena bawa keluar segera apa yang dia ada. Alhamdulillah, di dapur kita tu ada biskut tawar. Biskut tawar lah keluar. Dia panggil kita tak mau takalluf, tak mau susah-susah. Kalau kita letak biskut tawar, lepas tu ada lagi. Biasa kayak zaman kita hari ni, dia panggil zaman peti sejuk. Zaman frozen. Ada dalam peti tu. Karipak segera apa benda. Tunggu dulu tu. Buat keluar dulu apa yang sedia ada bagi. Krepek ke apa letak makan. Lepas tu nak panah tu nak goreng, selalah.
Maknanya kita jangan susah-susah. Allah, kalau orang nak mai rumah kat susah lah. Itu di antara sunnah. Sunnah apa? Sunnah bagi tuan rumah, bila orang mai ke rumah kita, kita kena segerakan bawa keluar kita punya makanan. Hak mana kita ada. Hak tak ada, tak usah duduk cari. Jangan duduk, dia panggil takalluf, tak mau susah-susah. Jangan dipayah-payah. Baik. Itu bagi pihak tuan rumah, kena keluar segera. Bagi pihak orang yang datang, tengah ni, tetamu nak memuliakan tuan rumah, bila tuan rumah akak, kena makan selalu. Kena makan terus. Jangan duk main duk main ai berapa ya? Lah. Di antara cara tetamu nak muliakan tuan rumah, tanda ni. Di antara cara tetamu memuliakan tuan rumah, bila orang akak, bismillah. Kalau puasa, bagi tahu awal lagi. Mak ada, saya puasa hari ni. Supaya tuan rumah tidak susah-susah lagi duduk panah air lah, duduk buat air, tiba-tiba kita keluar air sedap-sedap, saya puasa. Benarnya menyusahkan kawan. Kalau puasa, bagi tahu awal puasa. Maka di sini para ulama mengatakan, di antara hak tetamu, tuan rumah kena akak cepat. Wa takrim sahibil manzil, tetamu nak menghormati tuan rumah, kita kena makan lalu. Orang keluar, bismillah. Ni setengah orang ni Allah payah lah nak bolehkan makan. Nah, macam kena paksa lah. Itu tidak tak mau menyusah. Tak menyusah apa, bagai duduk depan kita dah. Bismillah, jangan duduk. Ni ada setengah kawan ni dia panggil tawaduk, tak kena tempat. Bila orang ajak makan, macam-macam alasan duduk konat. Benda dah ada kat depan. Lainlah kalau kita nak ajak pergi makan di kedai, kita bagilah juta alasan supaya tak menyusah dia kena bayar. Ni makan ni sudah ada depan, duk main tawaduk lah. Walaupun kita janji dengan orang nak pergi makan, orang panggil jemput lah dulu makan dia yang sudah ada depan. Kita tak tahu, hak ni rezeki ada depan dia, hak depan dia tak. Siapa-siapa kedai tempat kita janji, baca-baca SMS, kawan kata minta maaf ni, tunda. Apa nak jadi? Rezeki ada depan mu tak, rezeki hak dijanjikan tidak sampai, rugi. Itu satu. Yang kedua, min adabi ta'am, tanda tuan-tuan, di antara adabnya, apa dia? Tuan rumah jangan duk perhati tengok kau orang makan tu. Dia tengok lamhah, dia panggil lamhah syariah. Mana kita jeling gitu dia tengok. Dia makan ke tak? Makan beres. Jangan tengok orang makan duk celak mata. Tak boleh gitu. Cerita seorang badui, dia makan dengan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Ini cerita ni dalam tafsir Munir. Sulaiman ni tengok dalam pinggan orang badui tu ada rambut. Dia kata azil sya'rah. Badui, buat ada rambut dalam pingganmu tu. Orang badui pun celak mata kata, atanzuru ilayya, mu tengok aku makan, siapa nampak rambut dalam pinggan aku? Maknanya pelik mu ni, perhati gitu mau nah. Wallahi la akaltum akal. Dia kata wallah, demi Allah, aku tak akan makan lagi denganmu, sebab matamu tu duk perhati segala benda. Maka kita dengan tetamu jangan kuat sangat. Kita nak suruh dia makan, kita letak depan, kata bismillah, silakan. Ni dak setengah orang tu mari, dia tunggu cokoh ni, dia tak makan. Ini juga tidak kena. Tuan rumah tu kena tengok, kalau ada duduk sekali sini lah, tengok orang makan, jangan duk perhati tengok. Dia 3 kali tambah dah tu lah, sela-sela. Sungguh nak berhacak pun jangan juga. Tambah. Tambah. Jadi tetamu ni kata, pinggir pertama pun tak habis lagi, duk main tambah. Malu kau orang lagu ni. Jadi macam mana kita nak adab? Kita letak dekat dia. Letak nasi tambah, letak air tambah. Silakan. Alhamdulillah rezeki kita hari ni kita sediakan cukup. Maknanya gitu ya rakyat. Tak sudah main 4 kali tambah. Malu kita ni. Ni setengah orang ni satu lagi penyakit zaman moden ni, orang tengah duk makan nak suap, mari ambil gambar. Allahu akbar. Hak ni pun satu penyakit juga. Kita kan terpaksa kena berhenti makan. Dia takkan setengah orang ni bila dia ambil gambar, hak gambar dia ambil tu dia puh belakang, dia sebut orang ni tengah mengangar, tengah duk suap makan dia. Allah, tidak adab lagi tu. Tuan rumah pun tak reti bahasa juga lagi tu. Habis puh gambar segala benda. Kalau nak ambil bagi tahu, nak ambil gambar sikit, jadi orang tengah ngangar tu berhenti. Tengah duduk kau tu slow lah sikit. Barulah nanya gambar ni. Zaman kita hari ni pula dia panggil biar gambar berbicara. Banyak masalah kita main dengan gambar ni. Baiklah, kita pergi ke cerita Nabi Ibrahim lah.
Kalau tidak panjang pula tak habis. Maknanya tuan rumah jangan banyak tanya, apa yang ada tu buat keluar. Taklif tak ada. Ni setengah orang ni kalau kita sapa 4 kali tanya, makan sini, makan. Saya tak payah. Tanya pula. Awak tanya 4 kali tu kalau pergi masuk nak masuk dah nasi. Duk mai tanya lagi klik tak makan kita. Ayolah. Nabi Ibrahim keluar selalu. Tengok ayat 70. فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً. Maka apabila ia melihat tangan mereka tidak menyentuh hidangan, Nabi Ibrahim jeli tengok, tak makan puak ni. Kambing bakar ni bukannya main-main, bukan sekut tawa kan? Ia merasa pelik akan hal mereka serta merasa takut dari keadaan mereka. Kita tetamu kalau pergi rumah tuan, rumah orang akak makan ni kita tak si makan, tuan rumah tu berbagai persepsi boleh anggap. Sombong ataupun dia menganggap kita tuduh makannya dia tidak bersih, ataupun tuan rumah ni buat sahih kita, ataupun tuan rumah letak makan yang tak molek, mana macam-macam tanggapan boleh ada. Bila kita bismillah, tuan rumah puas hati dah lah. Mau mai rumah aku, mau makan aku beri. Itu dia panggil tanggapan. Jadi Ibrahim pun bila tengok tangan dia pun ni tak holo makan, tak sentuh nak makan, wa aujasa minhum khifah, dia mula takut, cemas. Saudaralah. Cemas. Nabi Ibrahim kata, saudara, apa benda orang ni tak si makan ni? Kenapa perangai lagu ni? Itu dia panggil perangai tidak baik. Kita ni kena ingat. Jibril, malaikat pun tak mau panik lama. Ibrahim terus maklumkan, memperkenalkan siapa mereka. Qalu la takhaf, inna ursilna ila qaumi Lut. Ibrahim, jangan cemas, jangan panik, jangan takut Ibrahim. Sebenarnya kami ini diutuskan kepada kaum Lut untuk membinasakan mereka. Kami ini, bahasa orang sekarang ni, on the way. Maknanya fitari, dalam perjalanan nak pergi ke Qura Sadum. Dia gini ya tuan-tuan, Ibrahim duduk di Palestin. Nabi Lut tu anak saudara dia, duduk di Qura Sadum. Sebelah tu laut mati lah ni. Zaman sekarang ni kalau kita pergi melawat ke laut mati, kita duduk sini laut mati tu, orang tunjuk tu berdaerah Palestin sebelah. Maknanya Ibrahim malaikat berhenti sini, transit, cerita kepada, bawa 2 khabar gembira kepada Ibrahim. Kami nak pergi dah ni. Nak pergi mana? Tu kaum depan tu. Dekat. Lalu on the way. Bahasa kita ni on the way. Jangan takut Ibrahim, jangan takut. Kami ni malaikat. Sudahlah. Biar malaikat. Isteri dia ada sekali. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabashsharnaha bi Ishaq. Dan istrinya Sarah pada ketika itu berdiri mendengar. Sarah ada sekali situ. Tengok nota di bawah 356. Isteri Nabi Ibrahim yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah Siti Sarah. Siti itu Melayu punya versi. Tak ada nama Siti, dia ada Sarah. Yang pada masa itu sudah tua ia. Ia merasa heran mendengar berita bahawa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak Ishak dan akan mendapat pula seorang cucu Nabi Yakub. Dia kata apa ni, tengok. Sarah mendengar sekali. Dengar mana? Dengar orang bercakap. Wa imra'atuhu qa'imatun. Ada ulama ni, ulama tafsir berbeza-beza. Ibnu Jarir ini Tabari kata qa'imatun kanat qa'imatan min wara'is sitir. Dia duduk sebalik tabir. Duduk sebalik langsir dengan Nabi Ibrahim cakap dengan Ibrahim cakap dengan orang mari tetamu. Ada juga pendapat kata Sarah ni dia hak je tengok orang makan tu.
tengok. Qaimatun takhdimur rusul, tengok apa lagi nak tambah. Sebab Ibrahim duk bercakap. Maka di sini timbullah beberapa perbincangan. Ada yang mengatakan oleh kerana Sarah ni sudah tua, jadi dia boleh keluarlah tengok tetamu. Kita pun kena tengok jugalah. Kalau tengok bini kita muda kan, jangan duk keluar tetamu. Orang tak jadi nak bercakap dengan suami, duk tengok jangan bini dia ni. Jadi kena kelih. Kalau makcik-makcik tua dah, tetamu mari rumah dia, mari nak tolong tengok-tengok air, itu bolehlah, dibenarkan. Ataupun ada setengah kata ini sebelum cerita tu hijab. Yang pentingnya kalaulah isteri itu berhijab, pakai tutup aurat molek-molek, bolehlah dia keluar pergi hantar makan holo kuih, tak apa. Tapi kalau mari dengan baju kelawar holo kuih lah, tak sah. Ini menjatuhkan maruah suami. Isteri tak erti bahasa, orang panggil lagi ni. Suami, tetamu suami laki-laki, dia duduk sengih-sengih mari duduk main dengan tutup aurat lah, kita kata tidak itu. Jadi kita kena jagalah adab etika. Jadi Sarah ni ada kata duduk sebalik tak langsir, ada kata lah dia holo tolong bantu Nabi Ibrahim layan tetamu. Wallahu alam. Yang pentingnya kesimpulannya qaimatun di sini kita kena tengok kalau isteri nak keluar buat keluar makanan, keluarlah dengan tutup aurat, jangan duduk dia terderah pada suami pula mari duduk melau sini lah. Jangan. Tidak itu. Wa imra'atuhu qaimatun fadhahikat. Apa jadi? Isteri dia sedang berdiri lalu dia tertawa. Suka kerana hilang takut. Sebab apa dia suka? Tanda ni fadhahikat. Dia suka tu kenapa? Tanda. Ada ulama kata dhahikat, suka kerana mendengar berita Nabi Lut akan selamat. Sukalah anak saudara ni selamat ni kan. Takjub dia, kagum dia lah. Punya malaikat puan ni. Ada juga kata suka sebab apa? Sebab malaikat kata mu nak boleh anak. Suka dia boleh anak, aku tua. Pelik. Kan? Ada juga kata suka dengan sebab apa? Sebab mereka hilang perasaan takut. Takut orang tetamu mari laki-laki ke tak? Mari tak kena, tak si makan. Pelik ni. Sarah kata saya tu jaga masuk dapur tak ada orang lainnya. Bukan pergi beli kedah hok mana. Baiklah. Itu beberapa kisah. Yang pentingnya fabasyarnaha bi Ishaq. Dan kami memberi khabar gembira. Basyarnaha, malaikat beri khabar gembira kepada Sarah. Dengan siapa? Dia akan boleh anak nama Ishaq, dan sesudah Ishaq ia pula akan mendapat cucu Yaqub. Maknanya Ibrahim, Ishaq, Yaqub, Yusuf. Pasal itulah dikatakan Nabi, anak Nabi, anak Nabi, anak Nabi. Jujuk Nabi buat dia tu. Masya-Allah, tabarakallah. Anak Nabi belaka. Baik. Timbul lagi soalan, kenapa malaikat beri khabar gembira basyarnaha, beri khabar gembira kepada Sarah, dia tidak kata kepada Ibrahim gembira. Lah, dia kata kepada Sarah. Lish, kenapa? Menarik ni. Tanda tuan-tuan. Mereka khabar gembira kepada Sarah, yang pertama kerana dia tu orang perempuan ni suka. Kalau dia tahu tak, pergi klinik dapat dua lain, tanda positif ngandu, bukan positif COVID, na'udzubillah. Semua benda kita nak positif kecuali COVID kan. Suka orang perempuan, boleh anak. Jadi orang panggil gembira ibu ni lebih pada bapak relax lah. Yang kedua, Ibrahim telah mendapat khabar gembira bahawa dia dapat keamanan. Dia dapat keamanan. Aman, selamat, tak ada rasa kami ni malaikat, bukannya orang nak kacam Ibrahim. Anak dara mulut pun bebas, beres. Yang ketiga, ini hujah tebak yang ketiga diberi kepada Sarah. Sebab apa? Sarah ni belum ada anak. Ibrahim sudah ada baby dengan Hajar. Kita kena ingat cerita gini. Tak? Kalau panjang sikit pun suka cerita ni.
waktu Sarah dengan Ibrahim pergi ke Mesir, penguasa Mesir zalim, dia tangkap perempuan-perempuan yang cantik. Jadi Nabi Ibrahim buat tipu sikit, dia kata Sarah tu adik-beradik dia, adik-beradik Fiddin. Nya tangkap. Bila tangkap, penguasa zalim ni cuba nak kena kepada siapa? Kepada Sarah. Maka Sarah berdoa, ya Allah, selamatkan aku. Ketika itu raja zalim ni kerah, tak boleh nak bergerak. Tak nak pasal. Akhirnya dia mengaku kalah. Dia bagi hadiah kepada Sarah Hajar, bui hamba seorang. Hajar hadiah pula kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim telah menggunakan Hajar, dapatlah anaknya Ismail. Sarah ni bila tengok mula-mula masa tak ada anak, tak apa lagi. Tengok kawan ni boleh anak, berasa hati dah lah. Boleh anak pula tak ayah tu. Kalau kita bahasa kita Kelantan, ayah dia boleh anak pula dah. Agak. Jadi sedih. Maka Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Ibrahim membawa Ismail dengan Hajar pergi Mekah. Lepas tu barulah Sarah nak boleh anak. Jadi munasabahlah kalau diberi khabar gembira kepada Sarah, dia boleh anak. Suka sangat. Jadi kata di para ulama, dilalatun ala istihbabi bisyarati. Ayat ini menjadi dalil kalau kita dengar orang boleh anak, kita kena sampaikan khabar gembira pada dia. Allahu Akbar, boleh anak. Apa jadi kita kena ucap tahniah. Bila orang boleh anak kena ucap apa? Ucap tahniah. Di antara tahniah yang masyhur daripada ulama salafus saleh kan, tidak ada dari hadis daripada ulama salafus saleh. Contohnya, bila kita dengar kawan kita boleh anak, kita pun ucap. Tulis ke ucapan ke, telefon ke, apa saja alat-alat yang ada, medsos yang ada hari ini. Di antaranya yang diriwayat daripada Al-Hasan Al-Basri, dia kata apa? Tulis tuan-tuan. Barakallahu laka fil mauhubi laka wa syakartal wahiba wa balagha asyuddahu wa ruziqta birrahu. Ini di antara kata-kata. Semoga Allah memberkati tuan dengan kelahiran anak ini, dan engkau pula mensyukuri pemberinya. Syukur pada Allah Ta'ala. Semoga dia dipelihara hingga dewasa dan engkau mendapat layanan yang baik daripada anak ini. Jadi alhamdulillah cerita ini Imam Nawawi bawa dalam kitabnya Al-Azkar dalam bab tahniah mendapat anak. Jadi tuan-tuan boleh tengok dalam kitab kita Perisai Muslim yang kecil tu ada dalam tu. Yang pentingnya ini kalau boleh anak, kita kena bisyarah, khabar gembira, kita gembira kepada ibu bapa dia dengan kedatangan anak. Baik, habis main anak ni. Kata di Sarah, bila dia dengar malaikat kata, ada satu lagi, dia panggil qaul syaz, pandangan yang ganjil. Kita bagi tahu ni sebab ulama tafsir tulis daripada Mujahid dan Ikrimah, dia kata bila wa mar'atu qa'imatun, bila diberitahu mu nak boleh anak, fadahikat ay hadat, mari hid selalu. Hak tadi menopause dah, tiba-tiba mari hid semula pasal nak mengandung. Kata di ulama tafsir, haza kalam ajib, ini pendapat yang pelik. Itu saya ceritalah. Yang pentingnya kuasa Allah Ta'ala. Baik, tengok apa yang dipelikkan oleh Sarah dan jawapan malaikat. Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha inna hadha la syai'un ajib. Sarah berkata, ya wailata, weh pelik, mari mana popokmu ni? Begitulah kita kata. Ya wailata ni, kalau kita dengar benda pelik, kita kata ya waili. Bukan kita doa celaka, kita kata weh pelik. Ajaib keadaanku. Aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua dan suamiku juga sudah tua. Sesungguhnya kejadian ini suatu perkara yang menghairankan. Sarah kata pelik ni, tua sama tua boleh anak lagi. Ingat mula hari ni kalau tua hak perempuan logik, tapi kalau tua laki-laki tidak pelik. Pasal itulah anak kalau tengok di Mekah lah sini tu apa ada mana ni, kita duduk negeri Arab ni, kalau tengok tu ayah tua bawa budak baby ya kat dia, jangan tanya cucu,
Nyekatok dengan tokak dia. Nah. Kita tanya, "Man walad?" Dia kata, "Waladi, anak aku." Yang keberapa? Yang ke-25, yang ke-30. Tu Arab ni dia 4 sara. Kalau 10 sara, 40 anak. Main-main. Kita ada so ni pun betul Nah, itu Arab punya kaya. Tua mula ayah ni kata, umurnya tak tua. Orang tua laki-laki jangan main dengan dia. Sebab itulah kita jangan duduk main-main. Tu ayah kata berapa pun, kalau boleh hak muda, jadi lagi ke dia. Kena jaga-jaga. Baik. Malaikat pun jawab, nak menenangkan keadaan siapa? Menenangkan keadaan Sarah. Qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Allahu akbar. Malaikat pun jawab, Sarah, patut ke engkau merasa hairan tentang perkara yang telah ditetapkan oleh Allah? Pelik apa kak kalau Tuhan nak bui? Tengok nota di bawah. Nota 357. Malaikat menolak perasaan hairan yang dilahirkan oleh Siti Sarah itu kerana ia sebagai seorang isteri Nabi, muni bini Nabi, yang terdidik di rumah Nabi, tidaklah sepatutnya merasa hairan tentang hal itu kerana Allah Ta'ala Maha Kuasa melakukan segala apa jua yang luar biasa. Bila duduk dengan Nabi, banyak mukjizat-mukjizat luar biasa. Cuma ulama tafsir kata, dia bukan hairan, tak percaya kepada mukjizat, dia terkejut. Ada bahasa orang kata teruja. Teruja dia. Kejut. Aku boleh anak. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi rasa pelik lah. Tak kata dia, kita pun serah pelik, orang tua boleh anak. Lagu mana ni kan? Allahu Akbar. Seronok dengar cerita Nabi ni. Kemudian malaikat doa, rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Memanglah rahmat Allah Ta'ala dan berkatnya melimpah-limpah kepada kamu, wahai ahli rumah ini. Innahu hamidum majid. Sesungguhnya Allah amat terpuji lagi amat melihat kebaikan, melimpah kebaikan dan kemurahannya. Tuhan ini Maha Pemurah, dia nak bagi apa boleh. Apa yang kamu pelik? Maka kata di para ulama tafsir, ayat ini macam cerita rahmatullah, tapi dia berbentuk doa. Dia berbentuk doa. Yustadillu bi ala jawazid doa birrahmah. Boleh kita berdoa rahmat. Malaikat tu doa kepada Nabi Ibrahim. Dia panggil ayat ini ayat doa. Jadi kita pun kalau kita dengar apa-apa cerita, kita banyakkanlah berdoa kan. Timbul di sini ahlul bait itu siapa? Ahlul bait. Ahlul bait maknanya ahli rumah. Para ulama mengatakan ahlul bait di sini termasuklah suami dan juga isteri. Ahlul bait itu suami dan juga isteri. Kalau kata suami ahlul bait, ar-rajul termasuk dalam keluarga ahlul bait, isteri ahlul bait. Maka di sini menjadi pegangan para ulama kita, ulama ahlus sunnah, mengatakan bahawa isteri-isteri Nabi. Tanda ni pelajar, kita nak lawan puak-puak Syiah yang cuba nak mengenepikan isteri Nabi daripada ahlul bait. Dia kata ahlul bait ni anak-anak Nabi, anak Fatimah, anak cucu Hasan Husain itu ahlul bait, isteri tak masuk. Maka dalam ayat ini bila malaikat kata ahlul bait, dalilun ala indiraj zaujati fi ahlil bait. Sebab malaikat kata kepada Sarah, ya ahlul bait rahmatullahi wa barakatuh alaikum ahlul bait. Jadi ahli rumah. Maka ini dalil kepada ulama ahlus sunnah mengatakan isteri Nabi radhiyallahu anhunna min ahlil bait. Maka dustalah siapa yang mengatakan Aisyah itu tidak daripada ahlul bait. Jadi kita nak lawan dengan puak Syiah ni kena betul channel. Betul channel puak kita dulu, kalau tidak penak kita. Baik. Selesai daripada khabar gembira pun sudah selesai. Nabi Ibrahim pun tahu hijau malaikat mari.
Dia pun mula nak cakap. Dia kata apa? Tengok ayat 74. فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ. Maka tatkala hilang perasaan takut dari hati Nabi Ibrahim, dia tahu dia malaikat, dan sampai kepadanya berita yang mengembirakan itu boleh baby, dan malaikat ni pula nak pergi binasakan kaum Lut. Mulailah ia membantah, mulai dia berhujah, orang panggil berbincang dengan utusan kami. Tengok nota di bawah tentang azab yang akan menipu kaum Nabi Lut. Nota panjang tu 358. Bantahan Nabi Ibrahim AS yang dimaksudkan di sini ialah yang tersebut pada ayat-ayat 31 dan 32 suratul Ankabut. Dalam ayat-ayat itu ada dinyatakan tatkala Nabi Ibrahim mendengar berita dari malaikat bahawa mereka diutuskan untuk membinasakan negeri kaum Lut, ia terkejut mendengarnya lalu berkata, bagaimana negeri itu nak dibinasakan padahal Lut masih ada di situ? Jangan, Lut ada situ. Itu Ibrahim ni lemah lembut orangnya, ingat kegu, kata orang. Malaikat menerangkan bahawa mereka mengetahui hal itu. Ibrahim, jangan bimbang, aku tahu lah Allah. Dan mereka akan menyelamatkan Nabi Lut dan keluarganya, kecuali istrinya yang telah memehak menjadi tali barut, ejen. Dia panggil amil, dalam bahasa politik sekali dia panggil amil. Orang panggil tali barut kepada kaum yang berdosa itu. Jadi Nabi Ibrahim mula nak hujah. Bila dia hilang takut, dia mula nak cakap. Inna Ibrahim la halimun awwahum munib. Sesungguhnya Nabi Ibrahim penyabar, lembut hati, bertimbang rasa, lagi sangat suka kembali kepada Allah, banyak bertaubat, banyak istighfar, banyakkan doa-doa dia. Rabbi la tukhzini yawma yub'atsun, macam-macam doa, dan suka mengerjakan amal-amal bakti. Itu sifat Nabi Ibrahim. Nabi lain pun samalah, tapi Ibrahim ini di antara sifat dia suka lagu ni. Jadi para jemaah sekalian, kita kena belajar dari sudut uslubul Quran. Allah Ta'ala bawa mari cerita Nabi Ibrahim ni banyak kali dalam Quran. Allah Ta'ala bawa mari cerita Nabi Ibrahim AS. Dalam ayat ini dalam surah, tengok ni, dalam surah ni cerita Nabi Ibrahim dengan malaikat jamu makan. Disebut juga dalam surah Baqarah sekali Nabi Ibrahim dengan kaum dia, dengan ayah dia, berdebat dengan ayah dia tentang sembah berhala. Satu cerita lain pula Ibrahim pergi pecah berhala. Sekali pula Ibrahim dengan Ismail pergi bina Kaabah. Maknanya episod Ibrahim ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran, di sini satu cerita, di sini satu cerita. Maka ulama-ulama yang mengkaji Al-Quran seperti Syekh Salah Al-Khalidi, dia tulis 4 jilid kitab Qisasul Quran. Dia ambil kisah Ibrahim ni, dia campur dalam surah ni, dalam surah ni, jadi satu cerita yang lengkap. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Jadi satu hari insya-Allah doakan kita panjang umur, sihat walafiat. Boleh jadi kita baca Qisasul Quran ini, sangat menarik para jemaah sekalian. Baiklah, kita tamatkan kisah kita ini dengan ayat yang terakhir, ayat 76, nasihat malaikat kepada Ibrahim. Ya Ibrahim a'rid an hadha innahu qad jaa amru rabbik wa innahum atihim azabun ghairu mardud. Malaikat-malaikat itu berkata, "Hei Ibrahim, janganlah dihiraukan hal ini. Tak usah duduk bicara banyaklah Ibrahim. Sesungguhnya telah datang perintah Tuhanmu menghukum mereka. Kaum Lut akan dibinasakan. Lut selamat, jangan takut." Maknanya
kerisauanmu tak tepilah Ibrahim. Dan sesungguhnya mereka akan didatangi azab yang tidak akan dapat ditolak oleh bantahan atau doa permohonanmu, tak ada siapa boleh tolak. Allah SWT telah gazet Qura Sadum akan diterbalikkan. InsyaAllah bermula ayat 77 kita akan pergi kepada kisah Nabi Lut dengan kaumnya dalam CD yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.